Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal bin Warimin. Nombor metrik 17202250. Baik, hari ini kita nak membincangkan tentang topik Rabbani dan Tariqah. Baik, tanpa kita membuang masa, kita tengok dalam pengertian Rabbani. Saya mengambil Imam Abu Hasan An-Nadwi rahimahullah. Beliau mengatakan tentang kalimah Rabbaniyah pun Rabbani menggambarkan ciri kehidupan tasawuf. Itu adalah pandangan untuk pengertian bab Rabbani ataupun Rabbani. Pendapat ulama di dalam Rabbani, menurut Al-Jurjani rahimahullah, menurut Imam Al-Jurjani rahimahullah, rintangan yang liku-liku dalam memahami konsep tajalli dan mengamalkan takhalli, seterusnya ia menjadikan kita lebih berusaha untuk mencapai tajalli, iaitu tajalli satu tingkatan yang tertinggi di dalam ilmu tasawuf. Selepas kita mengetahui konsep tajalli dan kita telah mengetahui bagaimana kita nak meneruskan perjalanan kita, walaupun susah, banyak rintangan yang berlaku dalam hidup kita, tapi kita teruskan istiqamah, itu dipanggil sebagai takhalli, dan seterusnya kita akan mencapai tajalli dan kita akan merasakan halawatul iman di dalamnya. Dan semestinya kita meletakkan konsep yang paling utama, iaitu konsep Rabbani, iaitu konsep ketuhanan. Jadi apa hubungan kait di antara konsep Rabbani dengan tasawuf? Baik, yang pertama saya letak tiga poin. Okey, baik, yang pertama, konsep Rabbani ataupun Rabbaniyah sebagai pemicu utama dalam bersufi ataupun dalam tasawuf. Kenapa saya letakkan konsep Rabbani ini di poin yang pertama? Okey, kerana kalau kita tengok balik konsep Rabbani, konsep bertuhan ini, bila mana kita bertasawuf, kita sedang menyucikan jiwa. Menurut Imam Al-Ghazali, itu mensucikan jiwa. Bila kita berzikir ataupun kita mengingat Allah, yang perkara pertama kita letakkan dalam hati kita adalah niat yang betul. Dan niat itu berpaksi kepada Islam dan sah-sah. Yang utamanya ialah kita letakkan Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang tertinggi. Untuk mencapai keimanan ataupun merasai halawatul iman ataupun merasai kemanisan iman itu sendiri, haruslah kita letak Allah di tempat yang tertinggi, supaya dalam perjalanan kita dalam bertasawuf atau mensucikan jiwa ini lebih mudah. Baik, poin yang kedua, membawa kita lebih gigih. Konsep ini ataupun konsep Rabbaniyah ini, dia membawa kita lebih gigih mencari makna hidup. Baik, apa maksud mencari makna hidup? Baik, di sini sebenarnya bermaksud bila kita dah berusaha tekun dan gigih dalam institusi sufi, bersufiyah ini atau bertasawuf, in the end kita akan mencapai apa itu arti hidup, yang mana mungkin sebelum ini kita terkapai-kapai, kita tercari-cari apa tujuan kita hidup. Dan dalam sufi ataupun dalam bertasawuf, kita boleh gapai dan capai apa itu tujuan hidup kita. Selepas kita mendapat, kita tengok balik yang pendapat ulama yang tadi, dia kata tajalli, takhalli dan seterusnya tajalli. Dan di tajalli tu kita akan dapat apa tujuan hidup kita sebenarnya. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah Allah layak disembah. Saya tulis kat situ. Saya tulis kat sini, Allah layak disembah. Okey, kenapa? Dia nampak macam sama tiga-tiga poin ni, tapi sebenarnya utamanya
Kita tengok di poin yang ketiga ni, Allah layak disembah kerana ada orang bersufi ini dia sembrono, dia main langgar. Istilah orang zaman sekarang main langgar. Dia tak faham. Dia orang dia nak sorry terkeluar logat. Mereka nak mencapai pintu-pintu, tingkat-tingkat ataupun menerjah ke alam mata batin. Jadi itu menjadikan mereka sudah tersimpang jauh di dalam ilmu persufian, yang mana mereka tidak letakkan Allah di peringkat yang pertama. Sebab itu saya letak konsep Rabbaniyah itu yang pertama. Konsep Rabbaniyah sebagai pemicu utama. Yang kedua, kenapa kita akan letak? Sebab dia akan menjadikan kita lebih gigih dalam bertasawuf. Dan kena ingat lagi sekali, yang mana nombor 3 ni, Allah itu layak disembah. Hanya Dia seorang yang layak disembah. Baik, dalil yang saya ambil daripada konsep Rabbaniyah, Rasulullah ditanya, ada beberapa sahabat yang mana ditanya kepada Rasulullah SAW tentang ihsan. Ada hadis yang tanya tentang ihsan, Islam, iman, tapi ada juga beberapa hadis yang bertanya tentang ihsan sahaja. Ihsan itu apa? Tanya, wahai Rasulullah, apakah itu ihsan? Dan Rasulullah SAW menjawab, hendaklah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, hendaklah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seakan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka kamu anggaplah yang Allah tengah melihat kamu. Jadi sekali lagi, hendaklah kamu beribadah kepada Allah Ta'ala seakan kita melihat Allah. Jika kita tidak melihat Allah, bayangkan yang kita ni, bayangkan yang Allah cuma sedang melihat kita. Itu maksud dalam hadis ni. Hadis ni bertaraf sahih, muttafaqun alaih, Imam Bukhari. Itu dalam topik Rabbani. Baik, slide yang seterusnya adalah slide topik Tariqah, ataupun zaman sekarang yang kita nak panggil, kita gelar sebagai tarikat. Baik, tarikat saya tulis dekat sini menurut bahasa dan istilah yang saya jumpa. Baik, menurut bahasa, tariqah kalau dalam bahasa Arab, mufradnya adalah tariqatan ataupun tariqah. Jamaknya turuq dan taraiq. Istilah bagi tarikat ialah jalan, cara, metod, kaedah, ketua kepada kumpulan, ataupun dia banyak maksud yang meluas, dia meluas. Tapi istilah yang digunakan adalah jalan. Jalan kita bertarikat, jalan bagaimana kita untuk mensucikan jiwa. Itu tarikat, jalan, tarik. Baik, apa pendapat ulama tentang tarikat ataupun tariqah? Baik, saya ambil daripada dua imam, yang mana yang pertama ialah Syekhul Imam Ali Muhammad Al-Junjari rahimahullah. Dia mengatakan, saya ambil yang singkat je, yang paling utama. Dia kata apa tentang tarikat? Tarikat ini adalah satu jalan yang khusus. Dia satu jalan yang khusus. Dia tak banyak cabang. Khusus, pengkhususan. Itu kata dong. Okey, satu jalan khusus. Baik, imam yang kedua, Syekhul Imam Muhammad Amin Al-Kurdi rahimahullah. Semoga Allah merahmati mereka lah. Baik, Syekhul Muhammad Amin Al-Kurdi rahimahullah, poin di dalam pendapat beliau yang saya ambil adalah satu jalan yang selari dengan syariat. Jadi kalau kita balik, yang Imam Ali dan Imam Muhammad Amin, mereka mengatakan tentang satu jalan.
Kalau Syekh Ali Al-Jurjani rahimahullah, dia kata satu jalan yang khusus. Okey. Satu jalan yang khusus yang tidak ada banyak cabang. Dia satu. Di mana itulah jalan yang kita nak menuju. Bagaimana kita nak mensucikan jiwa, itulah jalan dia. Okey. So berbalik pada konsep Rabbaniyah yang tadi, dia akan mengena. So tarikat ni banyak konsep. Jadi kalau konsep Rabbaniyah, konsep tarikat yang macam Syekh Ali kata tadi, satu jalan yang khusus yang mana harus kita letakkan konsep Rabbaniyah yang tadi, konsep Rabbaniyah di dalamnya, baru kita mencapai tajalli. Okey. Yang keduanya, Imam Muhammad Amin Al-Kurdi rahimahullah kata tadi, satu jalan yang selari dengan syariat. Ya, satu jalan yang selari, maknanya syariat di dalam satu tasawuf itu dia ada ma'rifatullah, syariat apa semua. Jadi kena ada poin-poin yang penting dalam Islam di dalam jalan tu. Jadi kalau tidak ada poin, contohnya hilang adab. Kalau tidak ada adab yang bertasawuf, maka tidak jadi tasawuf. Okey, itu dia. Okey, apa hubung kait di antara tu? Okey, Imam Mursyid rahimahullah ada berkata, ada menulis, cuma saya tak tulis kitab buku, maafkan saya. Okey, Imam Mursyid rahimahullah berkata, ianya adalah satu jalan rohani yang memerlukan kepimpinan. Ya, macam saya kata tadi, untuk tariqah di awal dalam istilah saya ada sebut tentang ketua kumpulan, di mana kalau kita nak bertasawuf, kita nak mempelajari tasawuf ataupun kita nak belajar cara untuk mensucikan jiwa, kita tak boleh buat seorang-seorang. Kita tak boleh bersendiri. Kita harus berkumpulan ataupun kita ada pengajar, guru. Sebab bila kita bersendirian, maknanya kita belajar, kita bergurukan syaitan. Itu istilah orang dahulu, yang mana kita akan mempelajari secara sembrono. Okey. Okey, hubung kait yang kedua saya ambil daripada Syekh Abdul Wahab Al-Sya'rani rahimahullah. Lagi sekali, Syekhul Abdul Wahab Al-Sya'rani rahimahullah. Beliau menulis di dalam satu buku yang mengatakan tentang tasawuf ini satu jalan pancaran ke hati dengan beramal dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nampak tak? Rata-rata imam ada kata satu jalan yang khusus, satu jalan yang selari dengan syariat, jalan yang rohani yang memerlukan kepimpinan. Dan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah pun kata tasawuf ini satu jalan pancaran terus ke hati, untuk mencapai tajalli tadi lah. Pancaran ke hati dengan beramal. Amal dua benda yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, dalil yang saya ambil daripada daripada Al-Quran untuk bab tariqah adalah daripada surah An-Nahl. Okey, itu saja daripada saya, menerangkan dan membincangkan konsep-konsep dan istilah-istilah yang digunakan pakai dan diambil daripada imam-imam yang lain dalam tajuk Rabbani dan tajuk tariqah. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz Haikal bin Muhammad Syafi'i, nombor matris I172022277, dan pada kali ini saya akan menyambung pembentangan berkenaan dengan istilah-istilah dalam tasawuf. Dan istilah yang saya telah pilih adalah yang saya akan bentangkan ialah mahabbah. Jadi apakah itu mahabbah? Kita tengok definisi dia. Daripada segi bahasa, dia berasal daripada perkataan ahabba yuhibbu mahabbatan, iaitu yang bermaksud mencintai secara mendalam, kecintaan atau cinta yang mendalam. Daripada segi istilah pula, mahabbah ini adalah kecintaan yang mendalam secara rohiyah kepada Tuhan. Jadi daripada segi istilah ni boleh dikatakan mahabbah ni adalah rasa cinta yang mendalam
secara rohani kepada Tuhan yang telah mencipta semesta alam. Dalam tasawuf pula, mahabbah bermaksud keadaan jiwa yang mulia yang bentuknya adalah disaksikannya kemutlakan Allah SWT oleh hamba. Selanjutnya yang dicintai itu juga menyatakan kepada yang dikasihinya, dan seorang hamba mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang saya boleh katakan mahabbah ni adalah senangnya mahabbah ni bermaksud cinta yang mendalam kepada Allah, di mana ia ditujukan kepada mereka yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi kita tengok yang seterusnya, apakah pendapat ulama berkenaan mahabbah. Jadi menurut Jamil Shalibah dalam kitab Al-Mu'jam Al-Falsafi, mahabbah, cinta, adalah lawan daripada kata al-bagh, iaitu benci. Mahabbah dapat juga bererti kepada al-wadud, iaitu yang sangat pengasih atau penyayang. Mahabbah adalah kecenderungan hati kepada sesuatu yang menyenangkan. Jadi ialah kalau apabila kita cinta akan sesuatu tu, mesti kita akan lebih cenderung kepada hati kita akan lebih cenderung kepada dia kan. Tapi kalau apabila kecenderungan tu sangat kuat, dia tidak lagi dipanggil sebagai mahabbah, tapi dia dipanggil sebagai isyaq, iaitu yang bermaksud berkasih-kasihan. Seterusnya kita tengok pada hubungan mahabbah dengan tasawuf. Jadi sebenarnya tujuan kita kena tengok kepada apakah tujuan tasawuf tu kan. Tasawuf ni kalau ikutkan tujuannya adalah untuk mendekatkan diri serapat mungkin dengan Allah SWT. Jadi bagaimana cara yang lagi mulia untuk mendekatkan diri dengan Allah, melainkan dengan mencintai Allah SWT, dengan mencintai Tuhan yang mencipta kita kan. Jadi mahabbah adalah kesedaran diri, perasaan jiwa dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang itu terpaut hatinya kepada apa yang dicintainya dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. Jadi bagi kita sebagai seorang mukmin, mahabbah yang kita perlu, yang paling utama, rasa cinta yang paling utama yang kita perlu berikan adalah kepada Allah SWT. Sebab Allah SWT adalah Tuhan yang telah mencipta semesta alam dan segala isinya. Dengan rahmannya kita dia telah mencipta, telah menyediakan semua keperluan umat manusia jauh sebelum manusia itu diciptakan. Dengan rahimnya dia telah menyediakan segala kenikmatan bagi orang-orang yang beriman sehingga hari akhirat kelak. Jadi sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi seterusnya kita tengok kepada dalil mahabbah. Jadi dia berdasarkan firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Imran ayat 31. Maksudnya, katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalil yang kedua, firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Surah Al-Ma'idah ayat 54. Maksudnya Allah akan mendatangkan suatu umat yang dicintainya dan yang mencintainya. Jadi kalau ikutkan berdasarkan kedua-dua ayat ni, dia menunjukkan bahawa manusia dengan Tuhan tu dia mampu untuk saling mencintai antara satu sama lain. Ini adalah disebabkan alat untuk mencintai Tuhan, untuk mencintai Allah itu adalah roh. Roh kita ni berasal daripada Allah. Dan roh yang kita miliki sekarang ni sebenarnya adalah suatu anugerah yang diberikan daripada Allah. Jadi apabila roh kita bergabung dengan Allah,
maka terjadilah mahabbah. Kita tengok yang seterusnya iaitu makrifah. Apa yang dimaksudkan dengan makrifah ni? Definisi makrifah, daripada segi bahasa, berasal daripada perkataan arafa, ya'rifu, irfan, yang berbau maksud mengetahui, mengenal atau pengetahuan ilahi. Orang yang mempunyai makrifah disebut sebagai arif. Daripada segi istilah pula, makrifah adalah mengenal dan mengetahui pelbagai ilmu secara terperinci atau membawa maksud lain, sebagai pengetahuan atau pengalaman secara langsung mengenai hakikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ikutkan macam tadi mahabbah, kita faham mahabbah bermaksud cinta yang mendalam kepada Allah. Jadi makrifah ni mengenali Allah. Maksud dia mengenali Allah dengan lebih mendalam. Kita tengok kepada pendapat ulama. Menurut Al-Husain bin Mansur Al-Halash, dia menyatakan bahawa apabila seseorang hamba itu telah mencapai tahap makrifah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan pemikirannya yang menyimpang itu sebagai sarana ilham, dan dia juga menjaga batinnya agar tidak muncul pemikiran-pemikiran selainnya. Itu adalah tanda seorang arif, iaitu dia merasa kosong daripada dunia maupun akhirat. Jadi apa yang dikatakan kat sini, apabila seorang hamba tu telah mencapai tahap makrifah, maka Allah akan pelihara hambanya itu. Dia akan memelihara pemikirannya yang dia rasa menyimpang itu sebagai ilham, dan Allah juga akan menjaga batinnya supaya tidak muncul pemikiran-pemikiran selain Allah. Ini tanda sebagai seorang arif itu dia merasa kosong daripada dunia maupun akhirat. Yang dimaksudkan kat sini, dia apabila dia telah mencapai tahap makrifah, dia rasakan dunia ni dah tak ada apa-apa dah, dah kosong lah. Dia merasakan yang kehidupan dia kat dunia ni hanya untuk Allah. Kita masuk yang seterusnya, hubungan makrifah dengan tasawuf. Jadi makrifah ni sering digunakan sebagai salah satu makam atau hal dalam tasawuf. Menurut ahli sufi, mereka menyatakan bahawa makrifah ni bermaksud pengetahuan mengenai Allah melalui hati sendiri. Dalam tasawuf, makrifah bermaksud suatu usaha penghayatan makrifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni ma'rifatullah, yang menjadi tujuan utama dan sekaligus menjadi inti ajaran tasawuf. Yang di mana masuk kat sini, makrifah ni adalah satu usaha untuk kita menghayati, kita nak mengenal Allah itu, di mana ia dijadikan sebagai tujuan utama dalam tasawuf, dan juga kiranya dijadikan ajaran dan tasawuf itu sendiri. Jadi kalau ikutkan, makrifah ni merupakan hasil puncak daripada keseluruhan amalan-amalan yang telah dijalankan salik. Jadi salik yang dimasukkan dekat sini adalah orang yang telah menjalani disiplin kerohanian dalam menempuhi jalan sufi, bagi membersihkan diri, membersihkan dan memurnikan jiwanya. Jadi kalau ikutkan kat sini, makrifah apabila salih ni telah melakukan pelbagai disiplin kerohanian, maka hujung sekali dia akan mencapai makrifah, iaitu hasil daripada semua amalan-amalan yang dia lakukan. Jadi apabila seorang salik sudah memperolehi makrifah, maka hatinya akan terputus daripada segala hal, kerana hatinya telah tertutup oleh keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kat sini, ketika itu seorang sufi tidak lagi mempunyai keinginan apa pun, termasuklah pahala ataupun syurga. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Segala amalan yang dilakukan hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mengharapkan balasan, termasuklah syurga dan pahala. Jadi apabila seseorang ni telah mencapai makrifah, jadi memang orang kata mereka dah tak ada rasa apa-apa dah kat dunia ni. Mereka hanya setiap perbuatan yang mereka lakukan dalam diri diorang, dalam hati diorang hanya untuk Allah. Diorang buat segala amalan diorang ni
hanya untuk Allah, tanpa fikir pahala dan syurga pun. Dia pun tak fikir pun benda tu. Kiranya mereka hanya buat hanya untuk Allah. Seterusnya kita tengok kepada dalil makrifah. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Surah Yunus ayat 62. Maksudnya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi kalau ikutkan dalam ayat ini, dia telah menyatakan berkenaan dengan salah satu tanda makrifah, iaitu tercapai rasa ketenteraman dalam hati. Kalau ikutkan kat sini, semakin bertambah makrifah, semakin bertambah rasa ketenteraman dalam hatinya. Seterusnya sabda Nabi SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maksudnya barang siapa yang mengetahui dirinya sendiri, maka ia akan mengetahui Tuhannya. Hadis ini dia kalau ikutkan dia menyatakan berkenaan dengan cara untuk mencapai makrifah, iaitu dengan meneliti dan mengenal diri sendiri. Sebab apabila kita mengenal diri sendiri, ia merupakan suatu kunci rahsia untuk mengenal Allah. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syafiq bin Mazlan, I18203218. Okey, hari ini saya akan membentangkan berkaitan istilah-istilah tasawuf. Okey, yang pertama al-ittihad. Yang kedua fana wal baqa. Okey, pengertian ittihad. Dari sudut etimologi, ittihad bermaksud persatuan. Dari sudut istilah, penyatuan batin dan rohaniah di antara manusia dan Tuhan. Maksudnya di sini hubungan yang terlalu rapat di antara manusia dengan Tuhan sehingga cintanya tiada yang lain kecuali Tuhan. Dari sudut istilah tasawuf, suatu peringkat yang tinggi untuk lebih dekat kepada Allah. Itulah maksud yang tadi, yang dari sudut istilah tadi. Okey, ajaran ittihad dalam tasawuf. Ajaran ini dibawa oleh Abu Yazid Taifur bin Isa bin Surushan al-Bustami. Menurut Al-Badawi, ittihad ialah melihat hanya satu yang wujud yang berpisah dari yang lain, kerana yang dilihat dan dirasakan hanya satu wujud. Seseorang sufi merasa dirinya bersatu dengan Tuhan, iaitu suatu tingkatan di mana yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu, sehingga salah satu dari mereka dapat memanggil yang satu dengan kata-kata hai aku. Maksudnya di sini hai aku ni maksudnya seorang sufi tu menganggap dia ni Tuhan, tetapi sebenarnya mereka tidak menganggap mereka Tuhan. Mereka ini yang apa yang mereka maksudkan ni ialah penyatuan batin dan rohani dengan Tuhan melalui fana dan baqa. Maksudnya mereka tak menganggap diri mereka itu Tuhan. Okey, sebagai contoh berkaitan ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, Musa berkata, "Ya Allah, bagaimana cara untuk aku bertemu denganmu?" Allah berfirman, "Tinggalkanlah dirimu, lenyapkan dirimu, baru kamu kemari." Maksudnya ayat dan riwayat ini memberi petunjuk bahawa Allah telah memberi peluang kepada manusia untuk bersatu dengan Tuhan secara rohani atau batin, iaitu manusia perlu melakukan amal dan soleh untuk melakukan amal dan soleh dan melakukan ibadah. Itulah pengertian fana. Menurut etimologi, fana bermaksud musnah atau lenyap. Menurut istilah, fana bermaksud tidak menyaksikan, memandang dan melihat dirinya. Maksudnya di sini tidak menyaksikan, memandang dan melihat dirinya ialah seseorang manusia yang terlalu cinta ke Allah sehingga dia lupa tentang dirinya sebagai seorang manusia. Menurut istilah tasawuf, hilang semua keinginan hawa nafsu seseorang di dunia. Pengertian baqa. Menurut bahasa, kekal atau tetap.
menurut istilah kekal selama-lamanya. Menurut istilah tasawuf, kekalnya sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat ketuhanan dalam diri manusia. Okey, kita tengok ajaran fana dan baqa dalam tasawuf. Ajaran ini diperkenalkan oleh Abi Said Al-Karaziyah, itu tokoh sufi dalam tasawuf, dan beliau mempunyai banyak kitab berkaitan tasawuf dan fana. Okey, hilangnya sifat seorang manusia yang suka pada syahwat dan hawa nafsu, hilangnya akhlak tercela, kebodohan dan perbuatan maksiat dalam diri manusia. Baqa mengekalkan sifat-sifat terpuji, ilmu pengetahuan dan kebersihan diri dari dosa dan maksiat. Untuk mengamalkan baqa perlu berusaha untuk bertaubat, berzikir, beribadah dan berhias diri dengan akhlak yang terpuji. Okey. Fana, di sini kita boleh lihat fana ni ialah lawan kepada baqa. Maksudnya hilangnya sifat tercela dalam diri manusia tu dan munculnya sifat terpuji dalam diri manusia. Pendapat ahli sufi mengenai fana dan baqa. Fana mempunyai banyak pengertian. Misalnya diertikan sebagai keadaan moral yang luhur, iaitu fananya sifat jiwa atau hilangnya sifat-sifat yang tercela. Al-Khushairi menyatakan fana adalah gugurnya sifat-sifat tercela, sedangkan baqa adalah berdirinya sifat-sifat terpuji. Yang inilah saya cakap tadi. Fana ni adalah lawan kepada baqa. Okey, kesimpulan. Terdapat kesatuan antara manusia dengan Tuhannya, namun dalam itihad, sifat kemanusiaan dalam diri manusia tersebut telah hilang dan diambil sepenuhnya oleh Tuhan. Okey, nak capai tahap itihad ni, seseorang manusia perlu melalui fana dan baqa terlebih dahulu untuk mencapai tahap itihad ni. Okey, pemahaman mengenai fana dan baqa ni mestilah betul lah. Okey, maksudnya kita ni tak salah untuk mengamalkan ajaran ni. Cuma janganlah kita lakukan perkara yang Allah larang atau kita menambah-nambah dalam satu perkara tu. Okey, yang terakhir sekali, fana adalah proses menghancurkan diri bagi seseorang sufi agar dapat bersatu dengan Tuhan. Sedangkan baqa adalah sifat yang mengeringi dari proses fana dalam penghancuran diri untuk mencapai makrifat. Okey, maksud menghancurkan diri ni maksudnya bukannya bermaksud manusia tu merosakkan diri atau membunuh diri, tapi ia berkaitan pengorbanan seorang manusia yang mahu menghilangkan sifat-sifat tercela di dalam dirinya kerana ingin mencapai makrifat Allah atau ingin mengetahui Allah secara dekat. Okey, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hikmah binti Muhammad Anwar, I18203168. Okey, tajuk saya adalah Qanaah dan juga Tazkiyah Al-Nafs. Yang pertama, kita akan masuk kepada Qanaah terlebih dahulu. Okey, pengertian. Qanaah ni membawa maksud menerima apa yang ada atau menerima cukup semua pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, dan menerima pemberian Allah dengan tangan yang terbuka dan rela hati, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas hati dan perasaan kurang. Sebagai contoh, bila Allah bagi kita sesuatu, kita terima dengan berlapang dada. Meskipun dia ujian ke, rezeki ke, kita terima dengan lapang dada. Dan kita, sebagai contoh, bila kita dapat rezeki lah, kita dapat rezeki tu, kita kadang-kadang kita rasa macam tak cukup. Jadi benda ni akan qanaah ni adalah proses menjauhkan diri kita ni daripada perasaan tak cukup dan ingin lagi dan lagi dan lagi. Okey, seterusnya kita masuk kepada pandangan ulama. Menurut Hamka, qanaah mengandungi 5 tuntutan. Yang pertama, menerima dengan rela apa yang ada. Yang kedua, memohon kepada Allah dan berusaha. Kat situ saya tekankan usaha. Yang ketiga, menerima dengan sabar akan ketentuan Allah. Dan yang keempat, bertawakal kepada Allah. Dan yang kelima, tidak tertarik oleh tipu daya dunia. Kenapa saya tekankan usaha tadi?
Okey, kat sini kita memang Allah memang suka bila kita memohon kat dia. Allah memang suka kita meminta kat dia. Tapi kat situ kita kena seiring usaha kita dan juga doa kita. Barulah benda ni akan berhasil, insya-Allah. Seterusnya kita masuk kepada hubungan qanaah dengan tasawuf. Yang pertama, ia adalah jalan seorang sufi itu untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu setiap manusia ni dituntut untuk melakukan qanaah. Sebab apa? Sebabnya Allah dah ciptakan kita dengan akal. Okey, jadi tak semua yang Allah cipta tu berakal. Jadi bila kita dah terima, dah dikurniakan akal, kita perlu berlaku qanaah. Seterusnya, mencapai kelangsungan hidup yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Bila kita bersyukur, bila kita berbuat qanaah ni, insya-Allah kita akan mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Sebab apa? Sebab Allah redha dengan perbuatan kita. Seterusnya, menjaga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Okey, dalil dia dalam surah Al-Baqarah saya ambil yang membawa maksud, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlaku kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kat sini Allah akan sentiasa uji kita. Allah akan sentiasa uji kita dari pelbagai sudut. Tak kisahlah dari segi keuangan, dari segi mana-mana sudut, tapi Allah menjanjikan bila orang-orang bersabar ni akan mendapat sesuatu habuan yang kita tak sangka-sangka. Seterusnya kita masuk kepada tazkiyah al-nafs. Okey. Maksud dia al-tazkiyah ni dia bermaksud pembersihan atau penyuburan. Manakala al-nafs ni adalah jiwa. Jadi bila digabungkan, ia merupakan satu proses penyucian jiwa daripada segala bentuk penyakit hati yang memerlukan usaha gigih dan bersungguh-sungguh bagi menyingkirkan sifat tercela. Kat sini tazkiyah al-nafs ni adalah satu proses untuk kita bersihkan jiwa kita daripada perkara-perkara buruk dan kita gantikannya dengan perkara-perkara yang kebajikan, berbuat baik, semua tu. Okey, seterusnya pandangan ulama. Pandangan ulama menurut Imam Al-Ghazali, tazkiyah al-nafs ni bermaksud satu proses penyucian jiwa daripada segala kekotoran yang berpunca daripada akhlak yang tercela, di mana ia terbahagi tiga. Yang pertama, taqali mujahadah al-nafs. Taqali mujahadah al-nafs. Taqali mujahadah al-nafs ni adalah usaha kita untuk membersihkan diri kita daripada sifat mazmumah. Yang kedua, tahali riyadah an-nafs, iaitu bila kita dah usaha untuk bersihkan diri kita daripada perbuatan buruk, kita hiasi diri kita, kita gantikan diri kita dengan perbuatan yang baik, perkara-perkara kebajikan. Kira itu dikatakan sebagai proses untuk memantapkan jiwa kita. Yang terakhir, tajalli. Tajalli ni bila kita dah buang sifat kebanyakan, kita buang sifat buruk kita gantikan dengan perkara-perkara yang baik, dan jadi proses tu dia jadi tak perlu usaha yang keras sangat untuk kita push diri kita ke arah yang baik. Seterusnya kita masuk kepada hubungan tazkiyah al-nafs dengan tasawuf. Yang pertama, melahirkan manusia yang batinnya suci dan bersih. Yang kedua, menjaga hubungan dengan Allah. Apabila kita jaga hubungan kita dengan Allah, maka hubungan dengan manusia dan alam sekitar pasti akan menjadi baik, insya-Allah. Okey, yang ketiga, kesan positif dalam kehidupan manusia. Contohnya anggota tubuh badan. Bila kita berbuat tazkiyah al-nafs ni, ia memberi kesan kepada tubuh badan kita, sehingga kita tidak akan mendengar perkara-perkara yang tak elok,
mulut kita tidak akan memfitnah sebagai contoh kan, dan kaki tangan kita tidak pergi ke tempat-tempat yang tidak patut, tempat-tempat yang Allah murka. Dan yang terakhir, mencari redha Allah semestinya. Okey, kita masuk kepada dalil. Saya ambil dari surah Asy-Syam ayat 9 dan 10. Kat sini dia bermaksud, sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dari terbenam kebersihan dengan sebab kekotoran maksiat. Okey, sampai di situ saja tajuk saya. Saya akan serahkan kepada sahabat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan membentangkan tentang istilah di dalam tasawuf, iaitu istilah Syekh Mursyid dan istilah murid. Baik, yang pertama sekali kita tengok definisi Syekh, iaitu dalam Dewan Bahasa Pusaka mengatakan Syekh itu adalah tuan, iaitu satu gelaran nak menghormati orang lain lah. Biasa orang-orang Arab selalu cakap lah, Assalamualaikum ya Syekh, kaifahaluka ya Syekh, tabarakallah ya Syekh, macam tu. Kemudian dalam kamus Oxford, bahasa terjemahan bahasa Melayu, kamus bahasa Arab bahasa Melayu mengatakan Syekh iaitu Syekhun, bermaksud, ada dua maksud, iaitu panggilan ulama, iaitu maknanya untuk orang-orang alim ni kita panggil dia Syekh, atau ketua-ketua kabilah, iaitu tahta yang tertinggi ni, pemimpin yang tertinggi ni, kita panggil dia Syekh. Kemudian Dr. Miqdad Yaljan mengatakan Syekh ni adalah pemimpin agama lah. Maknanya dalam sebuah negara ni kita ada banyak bidang kan, bidang ekonomi dan sebagainya. Bidang agama ni siapa yang menjadi ketua agama ni dia adalah Syekh. Kemudian As-Suhrawadi mengatakan Syekh ni adalah penunjuk kebenaran agama Allah. Maknanya dia belajar agama tu dan dia menyebarkan ilmu agama Allah, mana yang betul, mana yang batil. Kemudian definisi murid bermaksud anak yang sedang belajar. Kemudian sinonim kepada murid ni adalah tilmis dan muta'alim, dan banyak lagi lah, ada yang talibun ilmi. Okey, kita tengok tilmis dalam lisanul Arab. Ibnul Al-Manzur mengatakan tilmis ni adalah pembantu atau pengikut yang khusus bagi seorang guru lah. Maksudnya apa yang guru ajar tu apa yang guru ajar mereka ikut, apa yang guru buat mereka ikut. Macam ustazah suruh buat presentation akhlak, semua pelajar kena buat, tak ada siapa yang bantah. Kalau bantah tolak markah. Okey. Kemudian istilah yang sinonim murid yang kedua adalah muta'alim, iaitu menurut Az-Zubaydi mengatakan orang yang berusaha mempelajari sehingga menguasai ilmu sebaik-baiknya. Okey, hubungan Syekh dengan tasawuf ni adalah sebelum tu kita tahu tasawuf ni bermaksud mendekatkan diri kita kepada Allah ataupun penyucian jiwa kan. Jadi ilmu tasawuf ni dia lebih kepada konsep peribadi seorang guru tu, peribadi yang mulia, berakhlak baik kan, beramal soleh dan sebagainya. Jadi menurut Ibn Athaillah mengatakan janganlah kamu bersahabat dengan orang yang diri dan perkataannya tidak membantu kamu untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bermaksud setiap guru ni, setiap syekh ni, dia perlu wujud satu sifat peribadi yang mengingati Allah lah. Maknanya bila dia mengingati Allah, maknanya dia akan ajak orang lain pun untuk mengingati Allah, macam tu. Bukan sekadar nak menyampaikan, jadi seorang syekh ni nak menyampaikan ilmu semata-mata, bukan nak menyampaikan ilmu, bukan setakat nak menghabiskan silibus semata-mata kan. Macam belajar akhlak ni bukan setakat nak belajar akhlak saja, tapi kita nak terapkan nilai akhlak tu dalam diri kita. Okey. Yang kemudian hubungan syekh dan tasawuf ni juga berkait dengan adab guru dengan murid lah. Bukan setakat murid je kena beradab, jadi guru pun kena beradab juga dengan murid tu. Sebabnya kita ni jadi syekh ni dia akan jadi satu contoh teladan yang diikuti oleh murid. Kemudian dari sudut rohaninya, ilmu ni mudah disampaikan kepada murid-murid. Okey, kemudian kita tengok pada adab-adab syekh ni, contoh yang ada nilai tasawuf ya. Antara adab syekh adalah bersabar. Sabar tu tasawuf lah. Bersabar dalam mendidik murid. Kita mana boleh, kalau kita tidak sabar nak mendidik murid ni, tak jadi murid lah. Ilmu tu takkan sampai lah.
kan. Murid ni ada macam-macam kan, terutamanya tadika, sekolah rendah, sekolah menengah kan. Ada perangai-perangai dia. Jadi kita susah nak kawal. Jadi kita kena sabarlah. Kadang-kadang bukan senang nak kawal, tapi kadang nak sampaikan ilmu, nak terangkan betul-betul tu susah. Sebab kadang ada, setiap orang ni ada berbeza pandangan dia kan. Kemudian kita nak kemudian satu lagi, nak berusaha untuk mendidik murid ni kena ajar sampai dia faham. Kalau tak faham, maksudnya kalau jika murid tu tak mampu, jadi kita tak boleh nak paksa dia. Kita kena ajar slow-slow lah maksudnya. Tapi bagi yang guru bagi murid yang mampu, kita boleh teruskanlah pembelajarannya. Contohnya ni lebih pada tahfiz lah. Tahfiz dalam bidang Al-Quran ni, ada pelajar yang boleh setengah muka, ada yang boleh semuka, ada yang boleh 2 muka. Bagi pelajar yang boleh setengah muka, kita jangan paksa dia, tapi seboleh-bolehnya 1 muka lah untuk capai target kan. Tapi kalau dah tak boleh juga, kita jangan paksa dia, asalkan dia istiqamah menghafal. Bagi yang pelajar yang boleh 2 muka, jangan kita sekat pula untuk semuka je sehari kan. Setengah alasannya ikut ni ketetapan sekolah kan. Kalau dia boleh 2 muka, teruskan menghafal kan. Okey, kemudian yang keduanya adalah mempertingkatkan dan memperkembangkan ilmu guru tersebut. Syekh tu bukan sekadar kalau dah habis belajar sekali pun, bukannya habis terus macam tu je. Maknanya dia kena cari lagi ilmu tu, kena gali lagi ilmu tu bagi dapat perkembangkan ilmu tu. Kemudian yang ketiganya adalah mempertingkatkan dan menjaga kualiti ibadah. Maksudnya amal ibadat seorang guru ni, dia akan orang kata apa, perlu dititik beratkan lah. Dan jaga kualiti ibadat tu lah. Sebab dia akan, orang kata apa, orang luar akan tengok kita lah. Sebab bila kita ni seorang guru yang mendekatkan diri kepada Allah, maknanya orang luar akan percaya yang kita ni yakin dengan ilmu-ilmu kita yang kita pelajari kan. Kemudian kita tengok sifat-sifat mustahil syekh. Sifat-sifat ini, contoh yang pertama adalah jahil tentang ilmu agama. Mustahil lah seorang guru ni tak tahu tentang agama kan, dah nama pun syekh kan. Kemudian yang keduanya adalah buat perkara yang tiada faedah. Seorang syekh ni kalau dia betul-betul mengamalkan ilmu, belajar agama betul-betul, dia akan manfaatkan 24 jam yang Allah bagi ni dengan perkara-perkara yang faedah. Kemudian akhlak yang keji. Kalau seorang syekh ni yang selalu, orang kata apa, banyaklah sifat-sifat mazmumah dalam diri dia tak layaklah menjadi seorang syekh. Sebab dia tidak boleh jadi ikutan kepada semua orang, nanti boleh jejaskan semua masyarakat. Kemudian yang akhir sekali adalah menurut hawa nafsu. Maknanya seorang syekh ni perlu kawal hawa nafsu dia daripada mengikut perkara yang buruk. Jadi Abu Madian mengatakan, siapa yang dakwa dirinya hampir kepada Allah tapi masih mengamalkan sifat-sifat mustahil, maka dia seorang yang berdusta. Maknanya kalau ada seorang ustaz, katalah ada seorang ustaz ni mengajar macam-macam lah, mengajar kat surau ke kat sekolah kan, tapi kat luar dia, orang kata apa, isap rokok lah, vape lah dan sebagainya lah. Jadi dia ini maksud Abu Madian ni adalah tidak boleh percayai lah. Okay, kita tengok pula hubungan antara murid dengan tasawuf. Ibn Jam'ah mengatakan, seorang penuntut ilmu hendaknya membersihkan hatinya dari segala sifat kotor, dengki, hasad dan iri hati dan sebagainya. Okay, ini boleh katakan sebab apa? Sebab apa seorang penuntut ilmu ni kena bersih, jiwa dia kena bersih. Sebab ilmu Allah ni adalah cahaya daripada Allah. Allah takkan berikan suatu ilmu tu kepada orang yang, kepada pelaku-pelaku maksiat. Maknanya pada orang yang hatinya kotor lah. Jadi bila kita nak belajar ilmu ni, hati kita kena bersih. Itu sebab kita kena banyak, orang kata apa, kita sebagai penuntut ilmu ni kena perlu solat tahajud, solat taubat, solat tasbih, untuk menyucikan jiwa kita. Kemudian yang seterusnya adalah ciri-ciri seorang murid. Ciri-ciri seorang murid yang baik lah. Yang pertamanya adalah menjaga hubungan dengan syekh. Maksudnya kita janganlah orang kata apa, berkelakuan yang tidak baik kepada guru kita lah, seperti apa, bahasat dengki ke, ataupun kita mengata guru di belakang ke kan, dapat markah sikit je apa semua kan.
Kalau apa pun jadi, kita dengan guru ni kita perlu hormat dari sudut luaran dan dalaman. Kemudian yang keduanya adalah amalkan ilmu yang dipelajari. Maknanya ada ilmu tapi tak beramal, ibarat sebuah pokok yang tidak berbuah lah. Maknanya pokok tu ada tapi tak ada buah yang boleh orang lain ambil makan kan. Kemudian yang akhir sekali adalah memiliki sifat tawaduk. Orang kata lebih banyak ilmu yang kita pelajari ni, lebih tunduk lah kita kepada Allah, bukan lagi bangga pula kan. Okay, kurang macam tu lah maksudnya.